Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so hari ni kita nak masuk kepada tajuk baru iaitu tajuk masa dan waktu. Okey. So apa sebenarnya tajuk masa dan waktu ni? Sebelum ni kita dah belajar kan? So masa darjah 4 kita dah belajar pukul berapa. Okey. So untuk yang tahun 5 kita akan belajar berkenaan dengan tahun, dekad, abad. Okey. So tiga benda ni adalah sangat penting lah. Okey, kenapa? Sebab kalau kita kira setahun, kalau dah 10 tahun sebenarnya kita dah sampai satu dekad. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey. Kita tengok dekat sini. Alright. So kalau kita tengok satu dekad, okey, satu dekad sama dengan 10 tahun. Kalau tengok satu dekad sama dengan 10 tahun, dia hanya tambah satu sifar sahaja. Okey, nampak tak? Dia hanya tambah satu sifar sahaja. Okey. Boleh faham? Boleh nampak? Dia hanya tambah satu sifar sahaja kalau dekat sini. Okey, boleh? Kita nampak Okey. Kalau satu abad sama dengan 10 dekad, maknanya tadi 10 tahun. 10 tahun. Jadi satu abad ni sepanjang 10 dekad. Okey. Dan kalau satu abad sama dengan 100 tahun. Okay, kita kena ingat kedudukan dia. Satu abad sama dengan 100 tahun ataupun 10 dekad. Okey, kita tengok kalau abad dengan dekad satu je tempat kosong dia. Kalau abad dengan tahun dua tempat kosong. Kalau dekad dengan tahun satu sahaja tempat kosong dia. Okey, contoh kita tengok pada contoh Alright. Contoh dekat sini kalau kita tengok okey. 3 dekad sama dengan berapa tahun? Kita tengoklah. Kita buat macam ni je. Okey. Sorry. Sekejap Alright. 3 dekad sama dengan berapa tahun? Kita buat je macam ni. Dan kita masukkan dekad dan tahun. Dan kita tahu tempat tahun mesti ada satu je sifar. Satu je tempat kosong. So kita masukkan je lah. Masukkan macam biasa. Jadi kalau 3 dekad kita letak 3 dekat sini. Ni kan dekad. Tempat tahun ni tempat kosong kan. So kita letak sifar. So jawapannya akan jadi 30 tahun. Boleh faham? Senangnya kan? Okey. So yang seterusnya kita tengok 5 abad berapa dekad. Kita tengok abad dengan dekad berapa tempatnya. Satu tempat sahaja. So kita buatlah abad. Okey, abad dengan dekad mesti satu tempat je. Jadi berapa abad ni dia bagi tahu? 5 abad. So kita letak apa? Kita letak 5 abad. 5 abad. So tempat dekad tak ada letak apa-apa kan? Tambah sifar. So jawapannya akan jadi 50 dekad. Boleh faham? Okey. So macam mana yang ni? Kalau 7 abad sama dengan berapa tahun? Okey, kita ingat abad dengan tahun berapa? 2 tempat. Jadi kita buat macam ni. Okey. Abad, tahun. Dan kita tahu tempat tahun ada 2 tempat, mesti 2 tempat. Okey, kita masukkan saja. Kita masukkan je 7 abad. 7 abad. Okey, 7 abad. Tempat tahun ni letak sifar. So jawapannya 700 tahun. So senang je kan? Memang sangat senang, tapi kita kena faham dulu kedudukan dia. Once kita dah faham kedudukan, datang soalan yang macam mana pun kita boleh jawab. Baik, seterusnya kita nak buat tambah masa pula. Okey. So sama juga dengan tambah-tambah yang sebelum ni sebenarnya. Cuma kita kena faham tempat dia, kedudukan dia tu kat mana. Okey. Dan berapa tempat yang kita kena isi. Contoh kalau kita tengok yang pertama. Okey. Kalau kita tengok yang pertama, 3 dekad 4 tahun tambah 2 dekad 7 tahun. So yang terlibat adalah dekad dan tahun. Betul? Dekad dan tahun. Dan bila kita tahu, kita ingat, kita hafal, dekad dan tahun, tempat tahun mesti satu tempat sahaja. Okey, satu tempat sahaja. So kita isi nombor pun satu tempat je lah. Jangan isi banyak pula. So bila kita dah tahu, kita dah senang dah. 3 dekad 4 tahun. So 3 dekad 4 tahun. Kita dah tak tertipu orang kata. Okey, tambah dengan 2 dekad 7 tahun. 2 dekad 7 tahun. Okey. So kita buat apa?
Kita gariskan, kita cari je jawapannya. Okey. 4 tambah 7 sama dengan 11. 11 satu naik atas. Naik atas kat sini, terus naik atas. Sebab kat sini dia tak boleh jadi 11 kat sini. Sebab apa? Kita kena tahu tempat tahun mesti satu nombor je. So mesti satu je lah kat sini. Okey, 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 6. So jawapan dia boleh macam-macam dia nak. Kalau dia jawapan dia nak dalam dekad dan tahun, kita akan buat 6 dekad. Okey, 6 dekad 1 tahun. Faham? Tapi kalau dia nak dalam tahun, kita baca terus 61 tahun. Okey, boleh faham? Sangat mudah kan? Okey, kita tengok yang kedua pula. Kedua, 5 abad 6 tahun tambah 4 abad 12 tahun. Okey, so macam mana kita nak buat? Kita tahu abad dan tahun. So tempat tahun, kita dah tahu dah. Kalau abad dengan tahun, tempat tahun mesti 2. So kita nak tambah pun mesti dengan 2 tempat lah. Faham? Okey. So macam mana kita nak buat? Kita isikan nombor 5 abad 6 tahun. So 5 abad. Ni adalah 5 abad. 5 abad kan? 6 tahun. Macam mana nak isi 6? Kalau kita tak tahu benda ni, kita akan isi 6 kat sini. Tak boleh. Sebab kita mesti isi daripada belakang. So 6 kat sini. Kat depan kita tambah kosong. Baru betul 5 abad 6 tahun. Okey, tambah dengan 4 abad 12 tahun. Cukuplah 12 sebab 2 tempat. Okey, boleh faham? Jadi kita buatlah sama dengan, sertakan sama dengan, dan kita jawab 6 tambah 2 8, 0 tambah 1 1, 5 tambah 4 sama dengan 9. Okey, so macam cikgu bagi tahu tadi juga, tak kisah dia nak dalam apa, jadi kita boleh keluarkan. Contoh dia nak dalam abad dan tahun, boleh 9 abad 18 tahun. Ataupun kalau dia nak dalam tahun, kita baca terus 918 tahun. Okey, so itu sahaja sebenarnya untuk buat penambahan. Janji kita tahu tempatnya sahaja. Baik, seterusnya kita nak buat tolak masa pula. Okey, so macam mana tolak masa tu? Okey, sama juga macam tambah tadi. Kita kena tahu kedudukan dia, kena tahu berapa tempat kosong yang dia patut ada, dan kita terus boleh jawab. Okey, kalau awak tengok dekat sini, yang pertama, cikgu rasa yang pertama awak tak ada masalah untuk nak menjawab. Okey, kenapa? Sebab kalau kita tengok 5 dekad 4 tahun tolak 2 dekad 7 tahun, ni hanyalah satu tempat sahaja. Tapi kalau yang 2 tempat, contoh yang macam nombor 2 ni, 7 abad 6 tahun tolak 4 abad 26 tahun. So macam mana kita nak jawab sebenarnya? Okey, so macam ni, kita kena buat garisan. Okey, kita akan buat garisan abad tahun, dan kita tahu tempat tahun adalah 2 tempat. Okey, tempat tahun adalah 2 tempat. So kita isikan sahaja dengan nombornya 7 abad 6 tahun, 7 abad 6 tahun. Macam mana nak letak 6? Macam tadi juga kan? Kita tak boleh letak dekat sini, mesti daripada belakang. So 7 abad 6 tahun tolak dengan 4 abad 26 tahun. Okey, so kita akan cari jawapan. Walaupun awak tengok dekat sini 6 boleh tolak dengan 6, kita tak boleh nak tolak macam ni. Kita kena tengok keseluruhan ni. 06 ni, 6 ni boleh tak tolak 26? Confirm tak? Tak boleh, betul? So kalau tak boleh, kita kena pinjam dekat sini. Bukannya awak tolak 6 kosong. Okey, boleh. Terus letak kosong. Kosong tolak 2, tak boleh pinjam sebelah. Tak boleh macam tu. Kita kena tengok keseluruhan tahun ni. 6 tahun boleh ke tolak 26 tahun? Tak boleh. Tak boleh, kena pinjam sebelah. So pinjam sebelah, sini jadi berapa? Sini jadi 6. Kita pinjam satu abad tau. 1 abad sama 100 tahun. So kita akan bawa 100 tahun dekat sini. 100 tahun tambah 6 jadi 106. So kita akan potong macam tu. Okey, 106. Okey. So kita jawab je lah. 6 tolak 6 kosong. Baru boleh jawab. 10 tolak 2 sama dengan 8. 6 tolak 4 sama dengan 2. Jadi kita boleh letak jawapan. Kalau dia nak dalam abad dan tahun, kita boleh buat 2 abad 80 tahun. Ataupun kita boleh buat dalam tahun, kita baca je terus 280 tahun. Okey,
So sangat mudah, sangat senang. Betul tak? Sangat mudah, sangat senang. Jadi kita kena faham dulu konsep dia. Faham konsep, insya-Allah soalan macam mana pun awak boleh jawab.